Masih kalau tidak ada minat lagi selepas balik pulau, Menteri dijawab. Terima kasih Tan Sri Speaker yang budiman. Senyum sikit. Kami memberi kebenaran kepada balik pulau untuk membahaskan peringkat dasar ini rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan Islam 2012. Pak Menteri, di Malaysia kita telah mengambil pendekatan menggunakan perkataan Islam dalam banyak perkara. Ya, perbankan Islam, hatta saya di Universiti Islam sendiri. Jadi apabila perkataan I itu digunakan, jadi secara automatik expectationnya itu tinggi, dan secara automatik gambaran juga digambarkan sesuatu perkara yang perlunya berbeza dan semestinya ianya berbeza, terutama di dalam titik-titik yang tidak boleh dipertemukan. Contoh dalam isu-isu yang amat bersifat orang kata apa, ada logical sifatnya. Atas sebab itu Mak Menteri, saya pertama sekali atas nada itu mengucapkan tahniah, ya, tahniah kepada Kerajaan Malaysia, tahniah kepada Bank Negara, tahniah kepada mereka-mereka yang terlibat, dan terutama sekali saya kata tahniah kepada mereka-mereka yang kita kata pioneer-pioneer awal ni, pioneer-pioneer awal dulu yang mula-mula bertungkus lumus. Antaranya ialah saya boleh sebutlah tokoh-tokoh pensyarah, tokoh-tokoh pada ni industri. Tetapi persoalannya Mak Menteri, kita pun tahu secara fakta sebenarnya antara institusi yang awal cuba mengamalkan pendekatan perbankan Islam ini ataupun intipati falsafah pendekatan dengan izin Islamic economy ini ialah tabung haji, bank rakyat, dan barulah adanya timbulnya bank Islam dan seterusnya, perbankan tanpa faedah, kaunternya, dan terusnya hinggalah hari ini terlihat ianya secara penuh yakin, dan itulah menjadi dengan izin our main communiques oleh menteri-menteri dan pihak-pihak pengubah dasar di dua luar negara bahawa itulah kekuatan Malaysia. Tetapi isunya Mak Menteri di lapangan, saya bangga bank rakyat, bank kooperatif, dan pada khidmat saya Mak Menteri, kooperatif itulah yang dikatakan musyarakahnya itu, perkongsiannya itu, ya. Tetapi yang timbul, yang berkembang, Menteri maklum, mudharabah, ya, kerana itu mudah, deferred sale, assured, orang kata apa macam tadi yang dibahaskan oleh Padang Besar, satu pulangan yang dah tentu. Tetapi yang Menteri pun maklum, benda karar, benda risk, itu yang kebanyakan pada pandangan saya membezakan di antara pengusaha dan sahibul mal, tuan yang punya dana. Tetapi di sini kita tengok sahibul mal ataupun bank ni ambil satu sikap, dia nak profit yang pasti. Jadi itu sama macam konvensional. Kadang-kadang tertentu dengan izin saya boleh katakan Tan Sri Speaker, riba yang diperbahaskan bukan riba pinjam RM1 kena bayar RM2 atau pinjam RM1 kena bayar RM1.50. Tetapi riba dalam arti kata yang in the totality ialah is economic oppression yang cuba dielakkan di dalam perbankan ataupun ekonomi Islam yang dipanggil Islamic wealth tancung lah, yang selalu kawan saya sebut daripada Selangor, tasawur Islam itu ataupun jiwa Islam yang dikatakan oleh Padang Besar tadi. Saya maklum mengenai kes Penang International Tuna Port ini, dan terima kasih Padang Besar kerana menimbulkan isu ini, kerana mekanismenya perundangan perbankan Islam, tujuannya keusahawanan, tujuannya membantu nelayan. Tetapi hari ini kita pergi tengok, dua-dua tak tercapai. Yang tempelaknya ialah perbankan Islam, kerana gagal menangani isu-isu sebegini. Mana mungkin kalau perbankan Islam yang mengangkat agenda urus takbir, good governance, lebih aula, lebih hebat lagi daripada perbankan konvensional ini, boleh ataupun gagal menangani isu-isu seperti yang saya bahaskan, Mind Force ni pengusaha tu daripada awal track record pun tak ada. Macam mana dapat loan 243 juta, bawah sikit daripada NFC 250. Ialah pendekatannya syndicated, OSK dan sebagainya. Saya tak nak bincang di sini, itu bukan tujuan saya. Tapi tujuan saya ialah bagaimana Menteri mau menjelaskan dikala kita mau mengadakan akta ibu ini, iaitu namanya pun sedap, Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan Islam. Orang nak tengok Islamic Banking Services. Dan Mak Menteri, atas dasar itu Mak Menteri, saya mohon fakta Mak Menteri tolong jelaskan. Semenjak dilancarkan bond Islam, maklumat saya di lapangan yang tidak rasmi, kebanyakannya defaulted. Bond Islam ni yang hebat, yang kita cakap sukuk, yang kita cakap macam, dan kebanyakannya digunakan untuk projek kerajaan lah. Sebab itu terima kasih kepada kerajaan, punya agenda, punya dasar, punya motivasi.
Dan saya katakan, saya tidak heran kenapa rakan-rakan daripada warga Tionghoa atau bukan Islam melihat perbankan Islam sebagai satu pilihan. Kerana akhirnya sekali Islam itu menjawab persoalan-persoalan praktikaliti. Kalau dari segi ratingnya Islamic bond mampu atas sebab-sebab tertentu, saya kata tertentu, mungkin negatif, ratingnya AAA. Tapi pergi Standard & Poor's tak dapat AAA. Jadi orang katanya, kenapa rating di Malaysia di bawah RAM dan sebagainya ratingnya tinggi? Bila pakai rating di tempat lain tak tinggi. Jadi isunya di situ akan timbul. Isu-isu yang digunakan di sini, isu ketelusan, isu governance. Jadi menteri, soalan saya ialah, mampu tak akta atau perang undang-undang ini menjawab persoalan-soalan seperti itu? Kita boleh katakan setengah-setengah kes ialah kes-kes terpencil. Tetapi Mak Menteri, saya pun fakta Menteri setakat hari ini, berapa banyak bond-bond Islam yang defaulted. Dan kalau ianya boleh disebut, tolong sebutkan. Kerana kita mau lihat juga kejayaan kita membenarkan produk itu, kejayaan kita terutama, terima kasih rakan-rakan peguam juga yang mampu saya kata merangka perjanjian-perjanjian atau fasiliti-fasiliti yang sesuai untuk kita mengorak langkah di dalam agenda perbankan Islam. Tetapi yang ditimbulkan oleh Padang Besar, dan tadi saya bercakap sedikit mengenai apa yang dipanggil sebagai dengan izin muamalat jurisprudennya itu, adakah ianya berkembang? Pun begitu Mak Menteri, saya ucapkan tahniah juga Mak Menteri, di atas berkembangnya pasaran ini sehingga akan mewujudkan institusi-institusi yang boleh dibanggakan, ISRA, INSEF dan sebagainya. Dan itu Mak Menteri, saya katakan kalau Menteri rasa punya kuasa, punya kekuatan, tolong perkasakan institusi tersebut. Kerana saya rasa jatuh bangun akta ini bergantung kepada kita panggil aktor-aktornya ataupun mereka-mereka yang mau menggunakan akta ini. Dan Mak Menteri, saya rasa seiringan dengan ini, sebenarnya yang ditimbulkan oleh Indra Mahkota tadi, kenapa kita di Parlimen sebelum akta ini dibawa di sini tidak punya taklimat pun daripada ISRA ke daripada INSEF Bank Negara sendiri? Saya rasa itu patut, kerana yang ditimbulkan oleh Indra Mahkota itu is a shifting, dan bukan perkara baru, tetapi perkara yang memerlukan penjelasan. Dan sehingga hari ini Mak Menteri, yang ingin saya jelaskan Mak Menteri, data Bank Negara sendiri, sejauh mana peminjam-peminjam ini faham bahawa contohnya apabila dia pinjam personal loan daripada perbankan Islam, sebenarnya dia dapat duit tu sebab dia beli aircon, sebab dia beli barang. Tiba-tiba dia kata masa nak buat akad tu dia telefon, kita buat akad, kita beli berapa tin susu ke, akad kita beli aircon ke. Tiba-tiba bila tak boleh bayar, dia kata barang-barang tu nak kena lelong. Dan itu sebenarnya kerana perbankan Islam itu macam Mak Menteri Arif punya underlying asset yang punya kekuatan untuk orang kata apa, sebagai buffer ataupun sebagai kita panggil pertahanan ketika apabila berlakunya kegawatan ekonomi, yang mana ekonomi perbankan Islam ini punya kekuatan tersendiri sebegitu. Tetapi poin saya yang terakhir Mak Menteri di peringkat dasar ni ialah kita telah menawarkan ke dunia dengan satu lagi produk yang besar, iaitu Kuala Lumpur Islamic Financial District di Sungai Besi. Itu pun saya rasa satu perkara yang kita perlu TIREC saya sebut TIREC lah, Tun Razak exchange. Itu pun bagus juga Mak Menteri. Tapi persoalan saya Mak Menteri, mungkin Mak Menteri dan Tuan Sri Speaker, soalan saya seterusnya, sejauh mana setakat hari ini Mak Menteri mungkin boleh beli gambaran di Dewan ini agar kita semua yakin bahawa ini boleh jayakan. Saya tahu graduan-graduan di Universiti Islam yang mampu mengendalikan ini, berapa banyak sekarang yang telah kita keluarkan. ISRA sendiri setakat hari ini dah berapa ramai. Dan saya dipahamkan juga banyak, hatta saya baru ni pasaran-pasaran baru, Maldives dan sebagainya pun ada datang minta kepakaran. Cuma persoalan Mak Menteri, isunya ialah adakah jumlah wang yang nak kita laborkan, persarana yang kita nak bina ini, seperti yang dikatakan oleh rakan saya tadi, tak mau nanti orang lain pula yang dapat manfaat banyak. Kita di Malaysia ni jadi macam kita panggil jadi tukang sorak lah. Sebab saya tengok akhir sekali isu yang akan meyakinkan pelabur, meyakinkan pemain-pemain di pasaran ialah isu confidence. Tidak mahu isu-isu governance, isu-isu confidence yang sebenarnya dijuarai oleh pasaran-pasaran lain, mungkin di Singapura atas sebab kekuatan conventional financialnya itu, Hong Kong,
atas sebab-sebab tertentu, atas sebab kononnya indeks transparansi, corruptionnya dan sebagainya, isu-isu itu yang sebenarnya menghantui kita. Jadi Mak Menteri, saya rasa perkara ini Menteri Tuan jelaskan agar akhir sekali kita meluluskan satu naskah rang undang-undang yang memang akan mengangkat agenda ekonomi dan lebih penting mengangkat agenda Malaysia ke persadaran antarabangsa. Terima kasih Tan Sri Speaker kerana memberi masa, walaupun sebenarnya tadi ianya ialah satu perkara yang boleh bicara. Terima kasih.